Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bersama Cikgu Amirul akan kita mempelajari satu tajuk, iaitu unit 17 yang bertajuk Mesra Teknologi. Jadi sekarang kita nak mengenali beberapa teknologi. Jadi kita tengok sini pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu 1.3.1, bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama, murid dapat bercerita tentang drone dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Yang kedua, murid dapat bercerita berdasarkan gambar imbasan dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Jadi ada dua cerita yang kamu perlu laksanakan. Yang pertama, bercerita tentang drone. Yang kedua, bercerita tentang gambar imbasan. Jadi yang pertama, untuk set indeksi, kita lihat dahulu video ini. Perhatian. Pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Jika ingkar, anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7 dengan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Terima kasih. Beberapa lokasi tumpuan orang ramai di sekitar Lembah Kelang dipantau menggunakan teknologi drone dalam pemantauan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sehingga 14 April ini. Ketua Unit Drone Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia atau PDRM, Superintendent Rasha Azaldin Syafi'i berkata, PDRM sebagai pihak berkuasa pada raju dibantu Angkatan Tentera Malaysia atau ATM menggunakan semua aset terbaru termasuk drone untuk melakukan pemantauan sekaligus mengawal penularan wabak COVID-19. Sasaran lokasi penggunaan drone ini adalah di lokasi tumpuan orang ramai sekitar Lembah Kelang termasuk Pasar Borong Selayang, Pasar Keramat, Chowkit dan Little India Brickfields dalam tempoh operasi bermula jam 7 pagi hingga 6 petang setiap hari. Rasha berkata, teknologi terkini menggunakan drone banyak digunakan negara lain terbabit dalam pandemik seperti China, Jepun dan Korea yang sedang dilanda wabak virus berkenaan ketika ini. Okey, teknologi drone ni banyak membantu. Yang masa dulu-dulu dia menggunakan conventional loudspeaker yang mana setengah-setengah kawasan tu kenderaan tak boleh masuk ataupun orang tak boleh capai. Dan dengan menggunakan teknologi drone ni kita dapat pergi lebih jauh dan capaian kawasan tu lebih luas lah untuk sampaikan amaran dan maklumat kepada orang ramai. Sepanjang penugasan kami sebelum ni di kawasan-kawasan tumpuan orang ramai, dapati orang ramai tu dia mula-mula terkejut dengan penggunaan drone sebagai pembesar suara ni dan ramai yang mematuhi amaran dan daripada drone tu untuk bersurai jika berkumpul dan cepat-cepat untuk bergerak beredar di kawasan tu. Saya Superintendent Rasha Azaldin bin Syafi'i, Ketua Unit Drone mewakili pegawai dan anggota Unit Drone PDRM mengucapkan Selamat Hari Polis yang ke-213. Okey, baiklah. Sekarang kita dah tengok dah video. Sekarang kita beralih pula kepada sesi soal jawab. Okey, jadi soalan yang pertama, apakah nama alatan teknologi moden yang kamu perolehi berdasarkan video tadi? Okey, dah tahu dah jawapannya? Ya, jawapannya ialah drone. Okey, yang kedua, bagaimanakah cara alat teknologi tersebut terbang? Okey, bagaimana drone ini diterbangkan? Siapa tahu? Ya, kita menggunakan alat kawalan jauh. Yang ketiga, apakah fungsi alat teknologi tersebut? Okey, kita lihat tadi apa fungsi dia dalam video tadi. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai alat pemantauan. Pemantauan apa? Pemantauan proses pelaksanaan
pergerakan ataupun PKP, proses perintah kawalan pergerakan. Polis nak melihat adakah rakyat mematuhi PKP atau tidak. Jadi itu adalah salah satu fungsi dia. Yang kedua, sebagai pembesar suara, kita boleh rakam suara kita dan dilontarkan suara kita tu menggunakan drone. Seperti tadi, polis memberi amaran kepada rakyat-rakyat yang tidak mematuhi PKP. Sekarang ni kita beralih pula kepada tajuk utama kita, iaitu rakaman dari udara bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi, kita lihat dalam buku teks, rakaman dari udara. Muka surat berapa? Kita lihat muka surat berapa. Baiklah, rakaman dari udara. Jadi, yang pertama, Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid. Mereka sekarang ni ada beberapa titik, maksudnya kamu kena sambung cerita ini. Jadi untuk tugasan ini, kamu perlu menceritakan tentang apa aktiviti yang dilaksanakan oleh Cikgu Hafiz dan kelas dan murid-murid dalam kelas tersebut, berdasarkan apa aktiviti dia. Kita nak lihat dengan lebih lanjut. Kita lihat aktiviti dia. Bercerita dengan intonasi, dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Jadi kita lihat pada gambar yang pertama. Sekarang ni Cikgu Hafiz, dia sedang menunjukkan drone kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Cikgu Hafiz. Dia kata, wah, canggihnya alatan itu. Cikgu Hafiz menjawab, ini ialah drone. Drone ini dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakam gambar dari udara. Selepas itu kita lihat apa aktiviti yang seterusnya. Cikgu Hafiz menerbangkan drone. Menerbangkan drone di mana? Di udara ataupun di atas mereka. Kenapa mereka melambai-lambai tangan? Sebab apa? Sebab drone ini boleh merakam gambar. Jadi mereka beranggapan drone ini mengambil gambar mereka. Lalu mereka pun melambai-lambai kepada drone tersebut. Jadi kita lihat pula gambar yang ketiga. Dia tanya, apakah fungsi drone ini, tuan? Dia kata, kini drone digunakan dalam pelbagai bidang. Namun begitu, pengendaliannya harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Jadi ada beberapa bidang yang menggunakan drone ini. Yang pertama, terlihat pengembusan barang. Yang kedua, bantuan kesihatan. Apa contoh bantuan kesihatan? Contohnya ubat-ubatan. Yang ketiga, pertanian. Apa fungsi drone dalam pertanian? Untuk menyemburkan racun ataupun menyiram hasil tanaman. Dan akhir sekali, sebagai keselamatan. Contoh ni kita lihat tadi pada video tadi, pihak polis menggunakan drone untuk melihat proses pelaksanaan PKP. Selain itu, drone juga boleh digunakan untuk polis melakukan siasatan ataupun untuk mengintip penjenayah. Jadi kita lihat macam mana nak membina cerita. Jadi cikgu telah sediakan satu cerita. Jadi kita dengar dulu cerita ini. Hari ini sesi pembelajaran di luar bilik darjah. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau ingin mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka berkumpul di tepi padang dengan untuk
dengan untuk melihat demonstrasi. Okey, Cikgu Hafiz menjelaskan alat teknologi terkini itu ialah drone. Hari ini Cikgu Hafiz akan menerbangkan drone menggunakan alat kawalan jauh untuk merakam gambar dari pandangan atas atau udara. Drone diterbangkan mengelilingi ruang udara di atas kami dan bangunan sekolah. Kami teruja dan seronok, lalu melambai-lambai tangan kerana sedar gambar kami dirakam. Seterusnya, Cikgu Hafiz menjelaskan bahawa drone juga boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, sepertinya pengepusan barang, bantuan kesihatan seperti menghantar ubat-ubatan semasa kecemasan, tujuan keselamatan seperti mengintai lokasi penjenayah. Okey, maafkan cikgu, bukan mengintop, mengintai. Ada kesalahan ejaan. Okey, cikgu betulkan terus. Okey, mengintai. Mengintai lokasi penjenayah dan tujuan pertanian, iaitu bagi menyembur racun, serangga, perosak tanaman. Jadi, itu adalah salah satu macam mana intonasi sebutan dalam menyampaikan sebuah cerita. Dengar dan fahamkan macam mana untuk menyampaikan cerita. Jadi, tugasan kamu yang pertama, kamu perlu salin cerita ini dalam buku pemahaman. Yang kedua, kamu kena rekod ataupun, maafkan cikgu, kamu perlu rakam suara kamu. Dan rakam suara kamu menyampaikan cerita drone ini dan hantar dalam WhatsApp. Jadi, okey, seterusnya. Jadi ada maklumat tambahan. Okey, selain drone, apa teknologi yang kita boleh pelajari? Yang pertama, pengimbas kod QR. Di manakah kita berdapat pengimbas kod QR ni? Ya, kita boleh dapat dalam buku teks pun ada. Jadi, apa fungsi kod QR ni? Dalam buku teks, jikalau kita mengimbas kod QR dalam buku teks, ia akan membawa kita kepada video, macam-macam lagi ilmu yang disediakan yang lebih menarik, ada infografi dan sebagainya. Yang kedua, jerami padi. Maafkan cikgu, bukan jerami, jentera padi. Apa itu fungsi, apa itu jentera padi dan apa fungsi dia? Jentera padi ni adalah satu teknologi yang digunakan dalam bidang pertanian padi. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk menuai hasil-hasil padi yang telah masak. Okey, yang ketiga, peranti biometrik. Peranti biometrik ni ialah alat untuk mengakses ataupun mengenali identiti seseorang, ataupun untuk kita mengakses data diri kita. Contohnya, di sekolah, ada beberapa sekolah menyediakan peranti biometrik ini untuk mencatat kehadiran guru dan murid. Yang salah satu alatan biometrik ni ialah mengesan cap jari. Daripada cap jari kita ni, kita boleh kenal pasti identiti kita. Selain pada cap jari, kita boleh gunakan rupa kita, muka kita. Jadi alat itu akan men-scan kita punya muka dan akan terkeluar data kita. Seterusnya, yang keempat, smart lock. Kamu patut bersyukur sebab pada zaman kini terdapat teknologi smart lock ini. Jika kita kembali pada zaman dahulu, mereka menggunakan soket kayu ataupun kunci kayu.
pada masa zaman 2000 pula adanya pelbagai kunci, pelbagai bentuk kunci ada. Dan pada zaman kini, zaman yang berteknologi tinggi ini, lahirlah satu teknologi smart lock. Apa itu smart lock? Smart lock ni kunci yang berpintu, tetapi di situ terdapat kata laluan khas ataupun khusus untuk tuan rumah sahaja. Jadi orang lain tak dapat masuk. Selain itu, ada juga kemudahan peranti biometrik di situ. Contohnya ada cap jari, pengimbas muka dan sebagainya. Okey, itu salah satu teknologi moden pada masa kini. Okey, baiklah, sekarang kita masuk pula kepada aktiviti. Jadi dekat pada hari ini ada 3 aktiviti yang perlu kamu laksanakan. Okey, aktiviti yang pertama ialah rakaman video. Okey, ini adalah aktiviti untuk latihan tambahan rakaman video. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Yang kedua, kamu perlu namakan alat teknologi moden berdasarkan gambar dalam aplikasi Woodward. Okey, yang ketiga, padankan alat teknologi moden dengan fungsinya dalam aplikasi Woodward. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, rakam audio atau video anda bercerita tentang gambar teknologi imbasan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi kita lihat gambar yang di sebelah. Ini adalah PBD bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kamu perlu bercerita tentang gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi ceritanya adalah teknologi imbasan. Cikgu Azim meminta murid-muridnya bercerita tentang pengalaman mereka menggunakan teknologi imbasan kod QR. Okey, jadi kita lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ialah aktiviti mengimbas kod QR MySejahtera. Jadi kamu ceritakan apa fungsi MySejahtera. Okey, yang kedua, gambar mengimbas kod bagi penghantaran ataupun pengeposan barang. Jadi kamu boleh ceritakan melalui kod QR kita boleh mengepos barang-barang kepada orang lain ataupun orang yang jauh. Yang ketiga, okey, apa yang budak tu buat? Okey, gambar yang ada budak sekolah dan ada buku teks di hadapan. Okey, dia sedang mengimbas kod QR dalam buku teks. Jadi kamu berceritakan fungsi kod QR dalam buku teks ini menyediakan pelbagai bahan dan media, contohnya video ataupun infografik. Dan akhir sekali ialah apa aktiviti dia? Aktiviti dia ialah mengimbas kod QR bagi proses jual dan beli. Okey, sekarang ni pada zaman moden ini di kedai-kedai telah menyediakan kod QR bagi pembayaran secara atas talian. Dengan macam mana? Dengan mengimbas kod QR. Okey, jadi kita tidak perlu membayar menggunakan pembayaran secara tunai. Dalam tempoh pandemik ini, pembayaran secara atas talian sangat bagus supaya kita dapat mengurangkan jangkitan COVID-19. Jadi untuk tugasan ini kamu perlu, yang pertama, rangka cerita kamu. Okey, rangka dahulu. Okey, apa yang kamu nak ceritakan. Selepas kamu dah rangka, kamu tulis rangka itu dalam buku pemahaman kamu. Okey, selepas kamu dah tulis, kamu rakam audio kamu bercerita tentang teknologi imbasan. Pastikan intonasi sebutan kamu betul. Okey, untuk aktiviti yang kedua, okey, dalam aktiviti ini yang iaitu namakan alat teknologi moden berdasarkan gambar dalam aplikasi Woodward. Jadi ini adalah link yang cikgu sediakan. Cikgu akan sediakan dalam WhatsApp sekali. Jadi semoga kamu semua dapat menjawab dengan betul. Dan aktiviti yang terakhir, padankan alat teknologi moden dengan fungsinya dalam aplikasi Woodward. Okey, sama juga cikgu akan sediakan link dalam grup WhatsApp. Jadi semoga kamu semua dapat menjawab
segala soalan yang disediakan. Cikgu yakin kamu semua dapat menyelesaikan tugasan dengan jayanya. Jadi ingat, okey, apa tugasan kamu? Yang pertama, untuk set naksi, kamu perlu rakam video, maka cikgu rakam audio jawapan bagi setiap soalan. Okey, yang kedua, kamu perlu rakam audio kamu bercerita tentang drone. Yang ketiga, kamu perlu rakam audio bercerita tentang teknologi imbasan. Okey, selepas itu kamu perlu menyelesaikan beberapa kuis dalam Woodball. Jadi itu saja untuk aktiviti pada hari ini. Diharapkan kamu semua dapat mengetahui serba sedikit tentang teknologi moden, dan pastikan kamu semua ambil input dan pengajaran bahawa teknologi ini sangat berguna kepada kita. Jadi manfaatkannya sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.